Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nuriana Izzah binti Sukairi, pelajar dari IPG Campus Datuk Razali Ismail. Saya merupakan pelajar PPI SMP ambilan Jun 2022. Saya dari option BM dan saya dari unit BM5. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan dan menerangkan tentang frasa nama dan frasa kerja. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita kenali apakah itu yang dipanggil frasa. Frasa merupakan satu binaan yang boleh terdiri dari satu patah kata atau rentetan beberapa patah kata yang berfungsi sebagai konstituen dalam ayat. Bukan itu sahaja, frasa juga tidak membawa maksud yang lengkap yang boleh dikatakan sebagai satu ayat. Frasa juga tidak dimulakan dengan kesenyapan dan tidak diakhiri dengan kesenyapan. Jadi maksudnya di sini, perbezaan frasa dengan ayat, frasa tidak dimulai dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan titik. Tetapi ayat dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Okey, mari kita pergi ke topik yang pertama, iaitu frasa nama. Frasa nama bermaksud panggilan yang digunakan untuk manusia, haiwan, benda dan unsur abstrak sama ada dalam bilangan tunggal atau jamak atau bilangan yang lebih banyak. Unsur abstrak ini adalah unsur yang kita tidak boleh sentuh. Di sini terdapat 5 kegunaan frasa nama, iaitu yang pertama sebagai subjek, yang kedua predikat, yang ketiga sebagai objek kata kerja transitif, saya ringkaskan di situ sebagai KKT, yang keempat pelengkap kata kerja tak transitif, dan yang kelima, unsur keterangan. Okey, mari kita kenali fungsi yang pertama, iaitu sebagai subjek. Seperti yang saya telah paparkan di sini, dia itu merupakan frasa nama dan dia itu adalah subjek. Ayat dia pergi ke sekolah. Dia merupakan subjek. Fungsi yang kedua iaitu sebagai predikat. Ayat dia pelajar USM. Pelajar USM itu merupakan predikat bagi ayat tersebut. Di situ merupakan fungsi frasa nama sebagai pelajar USM. Okey, yang ketiga berfungsi sebagai objek kata kerja transitif. Dia memandu kereta. Memandu itu merupakan kata kerja transitif yang perlu disambut dengan objek. Jadi frasa nama di sini yang digunakan ialah kereta. Fungsi yang keempat ialah sebagai pelengkap kata kerja tak transitif. Dia menjadi pengawas sejak tahun lalu. Pengawas itu merupakan pelengkap bagi kata kerja tak transitif. Okey, fungsi yang kelima ialah sebagai unsur keterangan. Ayat dia, mereka bermain bola di padang. Bola itu ialah berfungsi sebagai unsur keterangan. Namun begitu, sebagai unsur keterangan, kehadiran frasa nama adalah tidak wajib. Contohnya contoh bagi ayat tadi tu, tanpa kehadiran perkataan bola, ayat masih lagi gramatis. Contohnya, mereka bermain di padang. Ayat tu masih lagi lengkap. Yang seterusnya, frasa nama juga boleh didahului oleh kata bilangan dan penjodoh bilangan. Namun, jika kita ingin menggunakan frasa nama ini dalam penjodoh bilangan, misalnya lah, untuk satu ekor kucing, kita akan tukarkan kepada seekor kucing. Kita akan letak se di bahagian depan. Okey, contoh ayat yang pertama ialah seorang pelajar. Ini satu orang pelajar diganti dengan seorang pelajar. Pelajar itu merupakan
kata nama. Seorang itu merupakan penjodoh bilangan. Ayat yang kedua, 3 ekor kucing. 3 ekor itu ialah penjodoh bilangan dan kucing itu ialah kata nama. Yang ketiga ialah 10 buah rumah. 10 buah itu adalah penjodoh bilangan, rumah itu adalah kata nama. Selain itu, frasa nama juga boleh diikuti oleh kata tunjuk. Misalnya kata tunjuk di sini ialah itu. Seperti ayat pertama, pelajar itu. Ayat yang kedua, 3 ekor kucing itu. Ayat yang ketiga, 10 buah rumah itu. Selain itu, binaan frasa nama itu boleh terdiri daripada inti tambah penerangan. Di sini terdapat 3 jenis, iaitu inti tambah penerangan nama. Itu yang pertama. Yang kedua, inti tambah penerangan bukan nama. Yang ketiga, inti tambah inti. Okey, bagi contoh yang pertama, bagi inti tambah penerangan nama. Yang pertama ialah askar Melayu. Askar itu adalah inti, Melayu itu ialah penerangan bagi askar, perkataan askar itu. Yang kedua, budak perempuan. Inti dia ialah budak. Perempuan itu menerangkan, budak itu adalah budak perempuan. Faham kan? Lepas tu, contoh yang kedua ialah inti tambah penerang bukan nama. Penerang bukan nama ni seperti benda bukan hidup. Contoh yang pertama ialah sekeping buku. Jadi sekeping, apa yang sekeping? Sekeping buku. Lepas tu contoh yang kedua, RM5. Apa benda yang 5? RM5. Duit RM5. Jadi yang ketiga ialah inti tambah inti. Inti tambah inti ni ialah seperti kata nama tambah kata nama. Contohnya macam di sini, datuk, nenek. Datuk dan nenek. Macam tu. Yang contoh yang kedua ialah pinggan, mangkuk. Pinggan dan mangkuk. Seterusnya kita akan kenali apakah itu frasa kerja. Frasa kerja ni ialah perkataan atau sederitan perkataan yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan, sama ada melibatkan pergerakan atau tidak oleh manusia. Bukan manusia saja tau, haiwan, benda dan unsur abstrak, sama seperti yang tadi. Tapi ini frasa kerja, melibatkan pergerakan macam tu. Frasa kerja ni terdiri daripada 3 fungsi, iaitu yang pertama, predikat. Yang kedua, sebagai subjek. Yang ketiga, sebagai penerang. Macam mana digunakan sebagai predikat ni? Kita tengok. Gadis itu bertudung. Sebagai predikat kan. Gadis itu bertudung. Dia memakai tudung macam tu. Lepas tu yang kedua sebagai subjek. Subjek macam bersedekah, amalan mulia. Apa benda yang amalan mulia? Bersedekah. Macam tu. Kata kerja dia bersedekah. Yang ketiga ialah penerang. Sebagai penerang. Contoh, kedudukan mereka dalam situasi berbahaya. Kedudukan mereka kenapa? Apa terjadi dengan mereka? Mereka dalam keadaan bahaya. Macam tu. Frasa kerja ni pula terdiri daripada 2 jenis, iaitu frasa kerja transitif, itu yang pertama, dan yang kedua, frasa kerja tak transitif. Frasa kerja transitif ni boleh dipasifkan, manakala frasa kerja tak transitif tak boleh dipasifkan. Ingat. Okey, kita terangkan dulu apa tu frasa kerja transitif. Frasa kerja transitif ni mestilah disambut dengan objek tau. Contohnya, Ali membaca buku. Macam Ali membaca buku. Macam Ali membaca apa? Ali kena disambut dengan sesuatu objek. Contoh, Ali membaca buku. Kalau B, Siti membasuh baju. Contoh kita buang perkataan baju kat belakang tu. Macam Siti membasuh. Siti basuh apa? Macam ayat dia tergantung.
Macam tu, ayat dia tergantung. So kita kena letak objek dekat belakang. Siti membasuh baju. Yang ketiga ialah Aina menyapu lantai. Aina menyapu lantai, macam Aina menyapu apa? Kena cakap Aina menyapu apa. So Aina menyapu lantai, baru ayat tu lengkap. Okay, yang kedua ialah frasa kerja tak transitif. Frasa kerja tak transitif ni dia tidak mempunyai objek. Contohnya seperti ayat yang pertama, bayi itu ketawa. Dia tak ada objek. Dia macam bayi itu ketawa. Macam bayi itu ketawa. Lepas tu B, dia sudah mandi. Dia tak ada objek, dia hanya ada kata kerja. Yang ketiga, mereka sedang makan. Mereka sedang makan. Mereka buat apa? Makan. Macam tu. Seterusnya, frasa kerja transitif ni dia terbahagi kepada dua pula, iaitu frasa kerja transitif dengan satu objek, frasa kerja transitif dengan dua objek. Di sini saya telah terangkan, iaitu objek tepat, objek yang hadir selepas kata kerja transitif. Ingat, objek tepat hadir selepas kata kerja transitif. Objek CP hadir selepas objek tepat. Lepas objek tepat tu baru objek CP. Contoh dekat sini, saya membelikan adik sebuah kereta. Saya membelikan itu adalah kata kerja transitif yang mesti disambut dengan apa? Objek. Kata kerja transitif mesti disambut dengan objek. Saya membelikan, contohlah buang adik tu. Adik sebuah, macam membelikan buang adik. Saya membelikan apa? Macam kita kena ada penyambut dia. Objek tepat tu kena ada. Saya membelikan adik sebuah kereta. Adik tu objek tepat, objek CP tu sebuah kereta. Di situ saya telah kategorikan mengikut warna. Contoh yang kedua, sekolah memberikan pelajar kupon makanan. Contohlah, kita buang pelajar dengan kupon makanan tu. Sekolah memberikan apa? Tak boleh kan? Dia macam tergantung, ayat dia tak sedap. So kita kena sambung. Sekolah memberikan pelajar kupon makanan. Pelajar itu ialah objek tepat, manakala kupon makanan itu ialah objek CP yang hadir selepas objek tepat. Yang seterusnya, ni contoh ayat yang telah dipasifkan. Saya membelikan sebuah kereta untuk adik. Adik itu tetap menjadi objek tepat walaupun dia di belakang objek CP, sebab ini ayat pasif. Saya membelikan sebuah kereta untuk adik. Sebuah kereta itu tetap menjadi objek CP sebab dia walaupun dia di hadapan objek tepat, tapi dia masih lagi dalam kategori objek CP. Contoh yang kedua ialah sekolah memberikan kupon makanan kepada pelajar. Sama seperti tadi, walaupun perkataan kupon makanan itu di hadapan, tapi objek tepat itu masih lagi pelajar. Yang seterusnya, frasa kerja juga boleh didahului oleh kata bantu, iaitu dari aspek dan ragam. Contoh frasa kerja yang didahului oleh kata bantu aspek, iaitu masa. Masa ni di bawah kategori aspek ya. Contoh macam ni, A akan tidur. Macam akan tidur. Tidur tu kata kerja kan. Macam orang tu kejap lagi nak tidur. Macam tu. Yang kedua, sedang menonton televisyen. Orang tu tengah buat apa? Dia tengah tengok TV, tengah tengok televisyen kan. Yang kedua, contoh frasa kerja yang didahului dengan kata bantu ragam, iaitu perasaan. Contoh yang pertama ialah hendak makan. Dia macam kejap lagi dia nak makan. Macam tu. Nak makan, hendak makan. Yang kedua, B suka membaca. Dia suka apa? Suka membaca. Jadi suka itu adalah perasaan. Perasaan dia yang suka membaca. Kata bantu aspek juga boleh hadir bersama kata bantu ragam secara berderitan, sama ada secara mendahului atau mengikuti. Diorang ni boleh ada dalam satu ayat yang sama, kata bantu aspek dengan kata bantu ragam.
Contohnya dekat tepi ni. Ashraf sedang hendak ke pasar. Macam Ashraf ni tengah siap-siap nak pergi pasar macam tu. Dia tengah on the way lah, orang panggil. On the way nak ke pasar. Yang kedua ialah dia mesti telah menangkap pencuri itu. Dia mesti macam telah, bagi saya nak faham, dia mesti dah tangkap pencuri itu. Macam tu lah. Dia mesti telah menangkap pencuri itu. Faham kan? Saya rasa itu saja penerangan saya dalam video kali ini berkaitan frasa nama dengan frasa kerja. Jadi di sini saya telah menyediakan 2 aktiviti, iaitu yang pertama bina 3 ayat yang menggunakan frasa nama sebagai subjek. Kalau tak ingat boleh ulang balik video tadi, tengok balik frasa nama macam mana kegunaan frasa nama sebagai subjek. Yang kedua, senaraikan 3 fungsi frasa kerja. Kalau tak ingat boleh repeat balik video tadi. Terima kasih.